Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi support dan kepercayaan untuk akak terus bercerita. Hari ini akak nak sampaikan satu kisah seram yang dialami oleh seorang pemandu trailer bersama dengan kelendannya. Kisah kali ini juga dikongsikan oleh salah seorang subscriber di Cengkeh Channel. Untuk pengetahuan korang, kali ni akak terima satu cerita yang agak mencabar untuk akak sampaikan. Tapi insya-Allah akak akan cuba sampaikan juga cerita ni sebaik mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Kisah ni berlaku di Highway Karak pada tahun 1996. Kisah ni dialami oleh seorang pemandu lori trailer tau, yang dikenali sebagai Mutu Sami. Akak lebih selesa panggil gelarannya sebagai Mutu sahaja. Jadi, hari kejadian tu, Mutu Sami ni dia bersama dengan kelendan lori dia yang dikenali sebagai Atan. Mutu Sami ni dia seorang yang kelakar dan dia seorang yang jenis kelam kabut tau. Jadi apa dia buat, dia suka kelam kabut. Satu lagi, dia suka menyakat Atan. Sebab apa tau? Sebab Atan ni, karakter dia seorang yang lurus bendul. Jadi dia ni main percaya je lah apa yang Mutu Sami ni cakap. Jadi korang boleh bayangkan tak? Seorang yang kelakar bersama dengan seorang yang lurus bendul. Jadi akak teruskan penceritaan akak pada kali ni. Kisah ni bermula bila Mutu ni dia dapat job untuk hantar. Bukanlah dia dapat job mana baru nak kerja, tak. Maksudnya dia dapat tugasan untuk ambil barang daripada Port Klang, hantar ke satu kawasan perindustrian di Kuantan, Pahang. Jadi Mutu ni dia macam biasa. Sahabat baik dia, Atan. Dia suka dan dia senang hati tau bekerjasama dengan Atan. Jadi, dia pun bersamalah Atan untuk ambil barang tersebut dan bawa untuk dihantar ke Kuantan. Jadi, mereka ni, satu kegemaran mereka ni, mereka suka bertolak pada waktu petang. Waktu petang pula, dekat-dekat nak senja, nak maghrib. Katanya ditulis kat situ sebab masa tu keadaan jalan raya taklah terlalu sesak sangat. Jadi perjalanan mereka ni berjalan dengan lancar. Tambah pula jalan menuju ke Kuantan ni bila di waktu macam pukul 12, 1, 2 macam tu kan. Kenderaan-kenderaan kecil ni agak kurang. Mana agak sunyi. Yang kerap lalu lalang tu lori, sama ada lori macam diorang ni ataupun bas ekspres. Jadi agak memudahkanlah mereka untuk buat perjalanan tu di waktu malam. Bermula daripada Port Klang tu, mereka meneruskan perjalanan sambil-sambil masa tu Mutu ni dia ni suka sangat menyakat si Atan, dia suka sangat melawak. Jadi dia tengok Atan ni masa permulaan perjalanan tu agak sugul tau. Agak sepi, sunyi, muka macam tak cukup makan macam tu kan. Jadi Mutu ni pun tegur pada Atan. Atan, apa pasal muka arah senyum? Macam tu lah kan. Jadi Atan pun cakap,
Atan lapar. Atan lapar. Dek, Atan. Farah makan kah? Macam tu lah kan. Lepas tu Atan cakap, Mutu tahu kan Atan selalu lapar, cepat lapar. Soalan apa ini Mutu? Macam tu lah. Jadi bila Mutu dengar macam tu, Dek, Atan. Belakang lu angkat saya punya beg. Lu kasih makan saya punya nasi. macam tu. Lepas tu Atan pun apa lagi? Wow. Macam best je kan. Ada bekal. Atan pun ambil nasi tu. Dia pun makan dengan selambanya. Sementara Mutu ni tengok dia makan. Sambil-sambil tu tak boleh nak bersembang apalah kan. Orang tengah makan sedap kan. Jadi lepas makan, mereka ni lebih kurang masa tu sebelum masuk Tul Gombak tau. Dia dah kenyang apa semua kan. Jadi Atan ni dia mengantuk. Dia nak tidur pula. Dah kenyang nak tidur pula. Jadi Mutu ni dia tak sampai hati nak kacau Atan kan. Dia kasih tidur dulu lah. Kasih tidur dulu. Kasih lena dulu kan. Mutu pun meneruskan perjalanan mereka sehingga Mutu sampai melepasi Tul Gombak lebih kurang pukul 12.30 malam. Lepas tu Mutu melalui terowong Genting Sempah lebih kurang pukul 1.30 pagi. Lepas pada melalui Genting Sempah tu, mereka pun dah mula memasuki negeri Pahang. Jadinya mereka akan mula melalui kawasan tanah tinggi tau. Maknanya akan ada bukit turun naik macam tu lah kan. Jadi masa tu Mutu ni dia kesorangan tau. Maklumlah Atan ni dah lena tidur lepas makan tadi. Jadi Mutu dah mula rasa kebosanan. Jadi masa dia mula mendaki pada bukit tu, dia menggunakan gia yang rendah untuk mendaki. Manakala untuk menuruni bukit, dia mestilah kena kontrol brek kan. Masa Mutu mula menggunakan gia yang rendah mendaki dengan trailer, korang boleh bayang tak, trailer tu berat dengan barangan lagi. Dengan trailer tu memang dah berat. Maka mengaumlah enjin lori tersebut. Mendaki kan. Makin ditekan, minyak tu makinlah mengaum. Jadi bunyi enjin lori tu kuat pada masa tu sehingga mengejutkan Atan yang sedang tidur lena tau. Jadi Atan pun tanyalah kepada Mutu ni. Dek Mutu, pasal apa enjin banyak kuat? Mutu pun jawab, Dek, Tambi. Lori mau naik bukit ini macam lah. Jadi Atan dengar macam tu, dia pun ketawa. Si Mutu ni pun sama-samalah ketawa. Bila Atan ni dah tersedar dari tidur, Tambi pun membebel lah kat dia. Dek, Tambi. You jangan tidur lah. Kasih taman sama saya lah. Saya sudah ngantuk lah. Atan pun bersetuju. Yelah. Macam tu. Jadi Atan pun menemanilah Tambi. Bila Atan ni tak tidur, dia diam pula. Diam aja. Jadi Mutu ni pun pening kepala. Mutu ni pun cakap dengan Atan. Dek, Tambi. You sembang lah sama saya. Sembang. Kasih keluar suara sembang. Macam tu. Jadi Atan, apa mau sembang? Saya ngantuk apa mau sembang? Tapi masa apa mau sembang tu, tiba-tiba Atan terfikir tau satu idea yang dia nak kenakan sebenarnya kepada Mutu ni. Jadi dia tanya pada Mutu, Dek Mutu, you pernah jumpa hantu kah? You ada takut kah sama hantu? Macam tu. Jadi bila Mutu ni dengar perkataan, you pernah jumpa hantu kah? You ada takut sama hantu kah? Dia cakap apa? Saya mana ada takut sama hantu. You tahu kah? Saya ada silambam. You tahu kah? You tahu apa itu silambam? Saya silambam tali pinggang putih. You tahu kah? Silambam tu apa? Mutu, saya tak tahu pun you ada silambam. Ayo Karawale. Silambam itu macam silat lah. Itu seni mempertahankan diri India lah. Itu pun you tak tahu kah? Macam tu. Jadi Atan duduk macam tu. Atan pun macam, dia tak takut dengan hantu kan. Dia tak takut dengan hantu punya. Macam tu kan. Jadi masa tu jugalah Mutu pun tambah lagi. Dek, ini Mutu Sami lah. Bukan Mutu Sami lah. Kalau Mutu Sami takut sama hantu. You panggil itu hantu. You kasih tengok Mutu Sami sama itu hantu. Siapa takut? You kasih panggil sekarang lah. Mana itu hantu? You kasih panggil. Mutu,
You tak nak percaya ke sama hantu? You cakap macam you sembang tak nak percaya sama hantu. Jadi Mutu pun jawab, Tambi, ini zaman moden. Zaman moden mana ada hantu? You lagi sembang sama hantu. You tukar topik lah sembang. Apa you mau saya kasih bukti kah? You mau saya kasih tunjuk kah? Saya punya tali pinggang putih tu. You mau saya kasih tunjuk si lambam saya kah? macam tu kan. Dia punya sembang kencang teh tarik tu memang kuat gila. Sampai dia tak perasan pun dia memang sembang dah bercakap tu bukan setakat dah besar, dah terlebih besar tau. Masa tengah sembang tu, Atan ada nampak sesuatu di hadapan lori dia. Bukanlah betul-betul depan lori dia, tapi agak jauh sikit daripada lori dia. Maknanya Atan nampak satu kelibat lembaga perempuan yang berpakaian putih berdiri di jauh di hadapan sana. Jadi Atan pun dia bagi tahu kepada Mutu ni yang dia nampak lembaga tu. Jadi Mutu pun, apa lagi Mutu cakap? Dia sudah mari kah? Sini kasih mari sama saya. Macam tu. Dia lagi sembang besar. Mutu memang tak nampak lagi. Sehinggalah dia mula menaikkan lampu tinggi. Keadaan jalan raya masa tu kelihatan sangat jelas. Memang Mutu ada nampak satu lembaga perempuan berpakaian putih. Benda yang sama yang dilihat oleh Atan berada di depan lori. Masa tu Mutu cakap lagi. Mutu kata, Tambi, ini jalan raya bukan kita punya dah. Ini jalan raya semua punya. Mesti ada orang mau jalan. Mesti ada siapa-siapa mau jalan kaki kah. jadi Atan pun cakap, Mutu, you kasih perlahan lah sama lori. Macam tu kan. Jadi Mutu pun perlahan kasih sikit lori. Lembaga berpakaian putih tu tak menunjukkan wajah dia sebab dia membelakangi pada lori tersebut tau. Jadi memang mereka tak nampak rupa pada lembaga tu. Tapi kan, masa lori tu melintasi lembaga tu, Atan dia tengok pada cermin sisi kiri lori tu, dia nampak lembaga tu memang berpakaian putih, berambut panjang, mencecah sehingga ke jalan. Maksudnya panjang dia sampai ke jalan. Lepas tu, dia juga nampak lembaga perempuan tu menunduk. Maksudnya muka kepala dia tu, dia berjalan tu dalam keadaan menunduk. Mutu ada bagi tahu pada Atan. Dia masih lagi menyatakan bahawa itu orang. Ada ke orang nak berjalan dalam waktu-waktu macam tu dekat kawasan tu? Mungkin pada Mutu kat kawasan tu ada penempatan ke apa saja kan. Jadi bila dalam keadaan masih mendaki bukit tersebut, Mutu telah melalui lembaga perempuan yang sama sekali lagi. Cuba korang bayangkan, mereka dah lalui dengan lembaga tersebut sekali. Tapi kali ni mereka seolah-olah melalui perkara yang sama untuk kali yang kedua. Keadaan yang sama, posisi tubuh yang sama, lembaga yang sama. Jadi mereka kali ni nak melalui lembaga tu, mereka melihat dengan lebih teliti tau. Melihat ke arah lembaga tu untuk confirmkan betul ke tu hantu. Nak Mutu. Mutu memang nak sangat tengok betul ke benda tu hantu kan. Jadi masa tu Mutu dia pandang pada kaki lembaga tu tau. Memang dia nampak dengan jelas lembaga tu tak ada kaki. Malah lembaga tu sebenarnya macam seolah-olah macam orang kata terapung dan tak menjejak ke jalan pun untuk berjalan. Badan dia pun bergerak tak menunjukkan macam orang sedang berjalan tau. Masa tu lah Mutu mula menunjukkan respon kelam kabut dia. Dia mula pegang tu tak kena, pegang ni tak kena. Amma apa hantu? Hantu sudah datang, hantu. Tu Atan. You nampak ke apa yang saya nampak? You nampak ke itu hantu? Mulalah dia hantu. Sedangkan sebelum ni, dia tak percaya pun zaman sekarang kan ada hantu. Tapi sekarang, dia tu, dia tu semua dia tarawalik, amma apa semua keluar. Jadi Atan ni, dia jadi macam terpaku seketika sebab dia lebih jelas nampak melalui cermin sisi kiri lori trailer tu keadaan lembaga yang dia tengok tadi tau. Masa dia tengok kali kedua tu, lembaga tu angkat muka dia. Bila Atan nampak lembaga tu angkat muka dia, alangkah kejutnya Atan.
bila dia nampak dengan jelas. Lembaga tu menunjukkan mata yang berwarna merah. Merah menyala seperti biji saga. Lembaga tu memandang ke arah cermin sisi tu seolah-olah macam merenung kepada Atan. Korang bayang, bila Atan terus merhatikan pada cermin sisi tu, Atan nampak lembaga tu menyeringai dalam keadaan menampakkan dia punya taring dia tu, sementara muka dia macam orang kata memang muka yang menakutkan, muka yang menyeramkan. Jadi memandang terus ke arah Atan. Masa tu Atan tak cakap banyak tau. Tapi si Mutu yang kalut ni, tiba-tiba mulut dia ni, Tambi, you kasih baca itu you punya buku semayang lah. You rajin semayang, you kasih baca lah. maksud Mutu Sami, buku semayang tu maksudnya membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi Atan dia kan macam orang kata blur macam tu, macam terkejut, terpaku macam tu kan. Dia tak dapat nak berfikir apa yang perlu dia buat apa semua. Tapi bila Mutu ni sebutkan baca buku semayang, jadi Atan pun tak dapat pick up lagi sebenarnya buku semayang apa kan. Tapi bila kalimah Allah keluar daripada lidah dia, maksud dia mengucap kalimah Allah, Allahu Akbar, bila nampak benda tu dengan jelas, Allahu Akbar, ya Allah. Jadi Atan pun memulakan bacaan surah Al-Fatihah yang diingat masa tu. Yang ada dalam kepala dia surah Al-Fatihah. Dia membacakan dulu surah Al-Fatihah dalam keadaan yang naik turun dia punya tone bacaan tau. Sementara Mutu mendesak Atan. Atan, lagi kuat baca lah. You jangan baca pelan, lagi kuat. Kasih hantu tu dengar. Macam tu kan. Jadi Atan ni pun dia macam disuntik oleh satu semangat tu. Dia baca kuat. Dalam masa yang sama dia selang-seling Allahu Akbar. Dalam masa sama dia baca apa sahaja yang dia ingat. Surah-surah ringkas yang dia ingat. Dia baca 3 kul. Kiranya Mutu ni dia ada satu orang kata keyakinan juga kat situ sebab Atan membaca dengan lancar. Itulah kelebihan Atan kalau korang nak tahu. Walaupun Atan ni macam lembam, macam lurus bendul, tapi Atan ni seorang yang tak setia dengan solat. Atan ni seorang yang pandai mengaji tau. Alhamdulillah, kebolehan Atan tu juga yang menyelamatkan diri Atan pada malam tu dengan izin Allah tau. Jadi masa Atan membaca tu, lembaga kat Punti tu dah tak ada. Macam tu. Jadi Mutu pun dia rasa lega. Lega bila Atan bagi tahu lembaga kat Punti tu dah tak ikut lori, dah tak ada. Dalam-dalam dia rasa macam seolah-olah, sebab akak lupa cakap tadi masa Atan tengah membaca-baca tu kan, lembaga kat Punti tu memang dia mengekori lori tu sebenarnya. Jadi lepas dia membaca-baca dengan kuat, ikut je apa bacaan, lembaga kat Punti tu memang menghilang untuk sementara. Jadinya perasaan selesa untuk Mutu dan juga Atan ni sementara je tau. Sebab apa? Lepas tu Atan dan Mutu ada mendengar bunyi dentuman kuat yang seolah-olah macam benda berat jatuh ke atas bumbung dia punya lori trailer tau. Bam! Macam tu jatuh sehingga bergegar dia punya lori tu tau. Rupanya korang, bunyi yang kuat jatuh atas bumbung lori diorang ni sebenarnya Kak Punti tu memang dah landing cantik atas lori diorang tau. Kak Punti tu memang dah tak puas hati lagi agaknya. Jadi Kak Punti masa tu dia mencakar sambil mengilai pada bahagian canvas lori tu tau. Sebab atas bahagian lori tu dia ada canvas tau. Jadi dia cakar dengan sangat kuat, dengan sangat jelas bunyi cakaran tu. Korang bayangkanlah kalau korang berada dalam situasi tersebut, apa perasaan korang? Jadinya masa tu Atan pun cakap pada Mutu, Mutu, you ada dengar ke apa? You ada rasa ke apa? Pada Mutu cakap, Ada. You rasa itu apa? Itu hantu tak ada hilang lagi ke? macam tu kan. Jadi Mutu semakin cemas dan Mutu sebenarnya semakin takut. Tapi Atan tu dia orang kata istighfar banyak. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah, macam tu kan. Jadi Atan sentiasa berdoa, sentiasa ucapkan kalimah-kalimah Allah. Alhamdulillah, keadaan kenderaan tu agak terkawal untuk sekejap, sampailah
lembaga Kak Punti tu tiba-tiba muncul bahagian cermin depan lori tau. Cermin depan lori ni tiba-tiba aja ada rambut hitam menyusuri pada pandangan Mutu. Jadi Mutu kan bawa lori. Bila cermin depan ni ditutupi dengan rambut Kak Punti, Mutu tak ada pilihan apa yang dia boleh buat. Dia dah tak nampak dah jalan kat depan. Tambah pula dengan dia punya rasa seram dia tu dah melampau-lampau. Jadi Mutu ni pun dia memegang bahu Atan ni. Atan, tolong sama saya lah. Dia cakap macam tu kan. Apa yang Atan boleh bantu? Atan cakap pada Mutu, diorang sebenarnya sekarang sedang menuruni bukit. Jadi bila menuruni bukit, of course lah dia akan menggunakan brake. Macam tu. Jadi Atan menjerit kepada Mutu, Mutu, you kasih brake lah sama lori. Jangan kasih pecut sama lori lah. Macam tu kan. Jadi Mutu cakap, saya tak tahulah apa mau pijak, apa mau tekan. Itu brake kah? Itu minyak kah? Saya tak tahulah. Saya tahu saya tak nampak jalan lah. Macam tu kan. Lepas tu Atan cakap, you tekan brake lah sekarang. Kasih berhenti sama ni lori lah. Macam tu kan. Keadaan dah jadi makin kelang kabut. Masa tu Mutu memang betul. Dia tekan brake. Memang brake mengejut kan korang. Kalau dah oper tu. Memang brake mengejut. Lori pun brake dalam keadaan mengejut tu. Atan sampai gedebam sampai ke depan. Sementara tu tak dan dah nak fikir apa. Si Mutu pun tersengguk sampai ke depan. Lepas tu mereka ni cuba untuk bangun. Yelah, dah terdelepuk macam tu. Bangun, tengok dekat bahagian depan sekeliling untuk pastikan lembaga Kak Punti tu ada ke tak lagi kan. Jadi masa mereka tu angkat badan mereka tu, mereka nampak dengan jelas Kak Punti tu dah berdiri depan lori. Kali ni lembaga Kak Punti tu menunjukkan wajah yang macam marah, wajah yang menakutkan. Sementara tangan dia menunjukkan kuku yang panjang tau. Seolah-olah macam nak menuju ke arah mereka berdua ni. Jadi lagi kelang kabut. Masa keadaan jadi makin cemas tu, Atan menyebut-jebut nama Allah. Allahu Akbar. Kemudian Atan teringat untuk azan. Bila Atan azan, Atan nampak Kak Punti tu mula terbang tau. Daripada kedudukan dia. Dia terbang pergi entah mana pun Atan tak tahu. Dan dalam masa yang sama, Atan nampak satu cahaya daripada hadapan bertentangan jalan dengan dia. Dari hadapan, cahaya yang sangat jelas. Ada sebuah bas ekspres sebenarnya sedang menuju bertentangan jalan diorang. Tapi disebabkan lori Mutu dan Atan ni dah macam makan jalan sikit. Jadi bas ekspres tu horn yang agak panjang. Horn pin pada lori Atan dengan Mutu ni. Sebelum nak melintasi kepada lori ni, bas ekspres tu pun bagi double signal. Maknanya signal kecemasan, berhenti di seberang jalan untuk melihat apa yang sebenarnya berlaku. Jadi pemandu bas ekspres tu pun turun daripada bas dia menuju ke arah lori Mutu ni. Kemudian mengetuk tingkap Mutu ni, memanggil-manggil Mutu kat dalam. Cik tak ada apa-apa ke cik? Cik kenapa cik? Cik tak ada apa? Macam tu lah kan. Jadi dia, pemandu bas ekspres tu membantu. Sementara ada penumpang-penumpang yang cuba turun untuk turut membantu keadaan tersebut tau. Jadi bila Mutu dengan Atan ni dia dah nampak kelibat orang lain, dia pun buka pintu. Masa dia buka pintu tu, maknanya Mutu buka pintu tu, Mutu terjelepuk jatuh ke bawah. Sebenarnya Mutu tu sampai dah tak boleh nak kata apa dah. Dia dah kebingungan. Dia dah blur habis dah. Dia tak boleh nak berkata-kata apa-apa dah. Sampai dia terjatuh ke bawah. Dalam keadaan dia tak sedar, badan dia dah pun orang kata basah dengan peluh tau. Basah dengan peluh, kepala botak dia pun dah mula berminyak-minyak dengan peluh apa semua kan. Jadi masa tu jugalah Mutu keluarkan satu perkataan yang diulang-ulang. Lain kali saya takkan cakap besar. Saya takkan cakap besar. Dia ulang benda yang sama. Dia takkan cakap besar. Seolah-olah macam dia sangat trauma dengan keadaan tu tau. Jadi bila Atan turun daripada lori tu, bila Atan pergi jumpa dengan pemandu bus express tu, dengan penumpang yang datang membantu,
Atan dengan Mutu pun menceritakan perkara tu tau pada pemandu bas ekspres tu. Sebenarnya korang, kenapa pemandu bas ekspres tu horn dengan panjang tau? Sebab dia pun ada nampak Kak Punti tu terbang. Jadi dia sebenarnya cuba untuk membantu agar Kak Punti tu tak kembali datang dekat situ. Bila keadaan dah agak reda, pemandu kat sana pun dah tolong apa yang patut kan. Bila keadaan dah reda, bila Mutu dengan Atan ni dah bersedia untuk kembali memandu, jadi Mutu dan Atan pun ingin memandu teruslah untuk meneruskan kerja dia. Masa tu pemandu bas ekspres tu ada cakap lebih kurang 4 ke 5 kilometer daripada situ ada satu kedai makan. Jadi pemandu bas ekspres tu cakap ada baiknya kalau encik-encik berdua ni singgah dulu kat kedai makan tu, rehat dulu, tenangkan fikiran dulu. Jadi bila dinasihatkan macam tu, mereka masing-masing pun meneruskanlah perjalanan mereka bas ekspres, teruskan perjalanan bas ekspres. Lori Mutu ni pun teruskanlah perjalanan dia sampailah dekat tempat yang dimaksudkan oleh pemandu bas ekspres tu. Mutu memberhentikan lori dia dan dia pun nak rest kat situ. Mereka ni dah biasa perjalanan jauh. Mereka ada kelengkapan untuk bersihkan diri. Maklumlah, dah berpeluh, dah bergelumang dengan orang kata kerisauan semua tu kan. Jadi tak selesa, jadi mereka nak mandi bergila-gila. Bila nak mandi, masa tu lah Mutu cuba nak ambil barang dia dekat belakang. Jadi masa mereka berdua nak keluar daripada lori tu, nak tengok keadaan lori tu, Mutu sebenarnya dia terkejut tau. Terkejut ada, tergamam ada. Tak tahu nak cakap apa. Sebab bila dia tengok pada canvas yang dia dengar bunyi cakaran tu, dia nampak canvas tu memang terkoyak. Seolah-olah macam canvas tu dicakar dengan objek yang tajam, dengan yang tajam lah macam tu kan, dicakar-cakar. Memang kesan cakaran tu ada. Lagi terkejut lah Mutu. Bila dah terkejut macam tu, apa lagi yang dia nak buat? Dia turun daripada lori tu. Jadi dia pun orang kata merehatkan diri dia, cuba tenangkan diri dia. Masa nak cuba tenangkan diri dia tu pula, Atan tegur dia. Mutu, apa pasal you punya seluar basah? Macam tu kan. Jadi sebenarnya Mutu ni dia tak perasan dan dia tak sedar pun yang dia sebenarnya dah terkencing dalam seluar. Entah bila masa dia terkencing, dia pun tak tahu. Dia pun tak sedar dia melalui kisah seram ni sampai terkencing dalam seluar. Jadi mereka pun saling berpandangan antara satu sama lain, saling ketawa antara satu sama lain. Lepas tu Atan pesan kepada Mutu supaya Mutu lepas ni kita janganlah kata bercakap-cakap besar, nak bersembang-sembang benda yang macam ni di kawasan yang tak sepatutnya, yang kita tak tahu kawasan tu kawasan yang macam mana. Jadi Mutu setuju sangat-sangat. Ini pengajaran yang amat besar dalam hidup mereka bila mereka dah lalui keadaan macam ni tau. Tambahan pula, Mutu pun ada juga nasihat untuk Atan. Mutu bagi tahu pada Atan, Atan, you pun sama lah. You jangan kasih buka cerita lah pasal benda-benda ni macam. You kasih buka cerita, saya kasih cerita lah. You kasih buka cerita, saya kasih sembang lah. You kan kenal sama saya memang suka sembang, suka bergurau. Jadi, sama-samalah Mutu dengan Atan ni ambil iktibar atas apa yang berlaku. Dan iktibar yang diambil oleh mereka bukan habis takat ni je tau. Ia patutnya diambil oleh kita juga, oleh akak dan korang semua. Jadi kalau kita pergi mana-mana, tempat yang kita tahu, tempat tu macam mana, ataupun keadaan situasi lepas maghrib ke malam tu, jangan sesekali kita bercakap-cakap besar. Sekian saja perkongsian akak pada kali ini. Akak ucapkan terima kasih kepada yang dengar sampai habis dan akak ucapkan terima kasih pada subscriber yang share kisah akak. Korang jangan lupa untuk subscribe akak. Bye korang. Bye. Assalamualaikum. Bye. Pada Atan, saya tengok itu orang berjalan. Sorry. Itu namanya kita saling tolong menolong. Jadi pemandu lori tu turun. Jadi pemandu lori tu kan. Lepas tu lembaga perempuan tu. Lepas tu jadi bila
bangkit dari tidur. Maksudnya bila Atan ni dah tersedar dari tidur, Tambi pun membebel lah kat dia. Dey, Tambi. Lu jangan, Dey, Tambi. You jangan asyik tidur. Saya mana ada takut sama hantu. You tahu kah? Saya ini ada tali pinggang putih. Saya ada Saya ada Saya ada sinampam, you tahu kah? Sorry. Saya